Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP ke-42 hari ini. InsyaAllah akan dilanjutkan sehingga 12 Mei. Dan didoakan semua pelajar teacher sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Jadi pada hari ini kita kembali lagi untuk additional maths form 5. Jadi tajuk yang kita nak belajar pada hari ini adalah vektor. Dan tajuk ini berguna untuk form 5 dan juga form 4. Okey, belajar. Bagi pelajar kelas sains tulen, sebenarnya mereka telah belajar konsep vektor ni dalam fizik kalau saya tak salah ya. Jadi additional math ni sekadar tambahan dan kita akan pergi sedikit details tentang kaedah mengira vektor. Sebelum tu kelas, apakah yang dimaksudkan dengan vektor? Okey, dia kata di sini vektor ialah suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Magnitude dan arah. Jadi ada dua benda dalam vektor kelas, iaitu mesti ada magnitude, mesti ada arah. Kalau pelajar tengok dekat sini kan. Okey, kita boleh tengoklah kalau teacher tulis daripada A pergi ke B kata ya. Okey, vektor tu mesti ada arah. Dan katalah teacher letak dekat sini 3. Jadi magnitude vektor mesti ada magnitude, magnitudenya 3 dan anak panahnya dari A ke B. Itu dinamakan sebagai vektor. Okey. Vektor juga ada vektor skala. Vektor skala tu apa? Vektor skala tu adalah kuantiti yang mempunyai magnitude je. Dia tak ada arah. Skala ni kuantiti yang ada magnitude je. Contoh, berat. Kan berat. Berat kita ni. Kita tak ada arah. Kita ada nilai berat je. 20 kilo, 30 kilo kan. Atau ketinggian 20 cm, 1 meter ya, kita tak ada arah. Okey. Dan macam tadi teacher dah lukis, vektor tu boleh dilukis dengan menggunakan tembereng garis ya. Syarat dia mesti ada arah. Okey. Tata tanda vektor. Jadinya kelas begini. Tata tanda vektor boleh juga teacher tulis sebegini ya. A, B, anak panah. Vektor dari A ke B. Ada sesetengah vektor, kalau dia tak buat pun AB tu, dia boleh letak A ombak. Ya. Ini dia sebut ombak lah, istilah orang lain-lain lah ya. Okey. Lagi beberapa istilah yang pelajar kena tahu. Magnitude tu pelajar, oleh sebab magnitude tu biasanya merujuk kepada jarak ya. Jadi magnitude kita akan gunakan modulus begini. Modulus A ombak, modulus AB ya. So kalaulah kita tak tulis anak panah di atas, vektor juga boleh ditulis dengan kita boldkan tulisan AB tu. Okey. Sekarang kita nak tengok sedikit latihan. Ini berdasarkan soalan gambar rajah di sebelah. Berdasarkan rajah di sebelah, lukis setiap vektor yang berikut. Kita ada B, vektor B, pelajar tengok anak panahnya ke sana ya. Jadi yang soalan nak di sini ialah negatif B. Negatif B ni pelajar, konsep dia mesti sama macam ni. Okey. Tapi yang berbeza ialah anak panah ya. Anak panah dia lain. So ini negatif B. Boleh ya? Tengok dia ambil dua petak juga dan satu petak ke atas. Mesti sama. Okey. Yang ni 3A. Rujuk pada A. A dia ambil satu petak ke kanan dan dua petak ke atas. Tapi oleh sebab dia 3 kali, maka dia akan jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ke bawah sikit lah. 1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia begini. Ya. Tengok anak panah. Anak panah ke bawah, so kita ikut juga anak panah yang sama, arah yang sama. Kenapa? Kerana dia tak ada tanda negatif. Ya. Okey, C. C tengok. Tapi C adalah 5/2 daripada 1, 2, 3, 4. So 5/2 daripada 4. Betul ke ni? Pada 4. So belajar dapat berapa tu? 10. Muat tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak muat Ke teacher yang sebenarnya tersilap tu? Sebenarnya 2 je ya. Okey. Maafkan saya, mata teacher yang tak terang Jadi bukan 5/2 darab 4, tapi 5/2 darab dengan 2 je. 2 je ni. Sorry lah, saya tak terang. Okey, jadi sebenarnya berapa? 5 1, 2, 3, 4, 5. Dan tengok anak panah. Okey, kita ikut anak panah yang sama. Kenapa kita ikut anak panah yang sama? Kerana tidak ada tanda negatif. Okey. Okey, seterusnya vektor. Vektor itu dikatakan sebagai vektor sama jika dia mempunyai magnitude dan arah yang sama. Saya ulang ya. Vektor itu dikatakan sama sekiranya ia mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey, contoh soalan ni. Kita lihat. Vektor P sama dengan siapa? Sama dengan R. Vektor P sama dengan vektor R. Sebab apa? Sebab arahnya sama. Arahnya sama. Magnitude sama. Q tak boleh Kenapa? Kerana arahnya berlawanan. Arahnya akan jadi negatif. Okey, yang sini. Tengok W. W sama dengan siapa? Mata saya tak terang. Okey. W tak sama. W tak sama dengan Z tu sebab anak panah berlawanan kan. Tapi vektor yang sama adalah X dengan Y. Sebab apa? Sebab arah sama, magnitude pun sama. Okey, so X sama dengan vektor X sama dengan vektor Y. Boleh kelas ya? Okey, tadi tu adalah konsep bagi vektor sama. Seterusnya, tadi teacher dah sebut tentang magnitude. Magnitude adalah merupakan, dalam bahasa mudahnya merupakan jarak. Okey, jarak dia lah. Tapi cara termudah ialah kita akan gunakan konsep Pythagoras theorem. Nak cari magnitude ni. Macam soalan 1, dia minta magnitude B. Pelajar kena ingat bila kita kira magnitude mesti dalam bentuk modulus. So magnitude B adalah 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. So pelajar dapat berapa ni? 169 dapat 13 unit. Konsep magnitude again, magnitude mesti ada tanda modulus. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak kira magnitude bagi vektor C? Sama juga 24 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2. Berapa belajar dapat? Dapat 25. Okey. Ini pun sama. Ini pun, kalau pelajar dah mahir dengan Akas theorem, sebenarnya tak ada masalah untuk mencari magnitude D. Kalau 6, 8, 10. Kan? Konsep Pythagoras theorem. Boleh belajar?
Okey, kita teruskan. Okey, pelajar perhatikan arahan di sini ialah dia minta nyatakan vektor-vektor berikut dalam sebutan vektor A atau vektor B. Sekarang ni yang ada ialah vektor A. Kejap sebentar ya. Okey, kita tengok ya. Sekarang kita punya base adalah vektor A ombak ni. Jadi kita lihat vektor AB sama dengan ini base kita. So vektor AB sama dengan negatif A ombak. Kemudian CD. Belajar tengok. Yang tadi kenapa negatif? Sebab anak panah tu arahnya bertentangan. Magnitud sama. Tapi untuk CD arah sama, tapi dia adalah 2 kali A ombak. Dan vektor EF, kita sebut EF sebab arah ni, vektor EF adalah negatif 2 A ombak. Okey, seterusnya soalan 2. Okey, pelajar nak bandingkan AB, vektor AB dengan vektor mana yang lebih sesuai? AB ni teacher comparekan dengan vektor B ombak. Pelajar boleh tengok dia punya magnitude tu Jadi AB adalah 2 kali vektor B ombak. CD. Yang kat sini teacher betul tak? Sebenarnya kena ada negatif. Kenapa negatif? Sebab arahnya telah berlawanan. Okey, vektor CD. Vektor CD arah sama dengan A. Okey, jadi dia adalah 2 kali vektor A ombak. Vektor EF. EF juga teacher bandingkan dengan A. Lebih sesuai banding dengan A. So vektor EF adalah pertama negatif. Kenapa negatif pelajar? Sebab ada tanda yang berlawanan, arah anak panah yang berlawanan. Tapi magnitudenya adalah 1, 2, 3, 4. So 4 A ombak. Vektor GH. Disebut GH. Kenapa GH? Sebab anak panah. Okey. Vektor GH teacher compare dengan B. Okey. Anak panah sama. So magnitudenya 1, 2, 3. So 3 B ombak. Okey, yang ni AB teacher comparekan dengan siapa kita? Dengan A ombak ya. So ini AB adalah setengah A ombak. Betul setengah sebab A ombak kita 2 sedangkan AB kita 1 dan anak panah sama. Okey, CD negatif. Kenapa negatif? Kerana anak panahnya berlawanan ya. Kemudian magnitudenya 1, 2 A ombak. EF kita nak banding dengan siapa? Banding dengan B ya. Tapi ada negatif. Kenapa negatif? Sebab anak panahnya berlawanan. Tapi magnitude dia nampak. So apa ni? EF 1/2 B ombak. GH juga dengan B ombak. Okey, magnitude sama ni kan, tapi negatif B. Sebab apa? Sebab anak panahnya yang berlawanan. Okey pelajar, boleh ya? Okey, kita teruskan. Seterusnya adalah tentang vektor selari. Vektor ni pelajar, dia selain istilah selari, kita juga pakai istilah segaris ya. Selari dan segaris konsepnya sama. Maksudnya begini, kalaulah kita ada 2 vektor
Kalau ya, katakan teacher kata vektor AB. Okey, kalau teacher nak tulis yang dia ni, selari dengan CD. Mesti salah satu vektor ni dia akan ada satu perkali. Kali ni teacher letak perkalinya lambda ni dekat CD. Lambda ni juga boleh duduk dekat AB. Dia mesti maksudnya gini. AB selari dengan CD tapi dia ada beberapa kali CD. AB mungkin 2 kali CD. AB mungkin 1/2 CD. Yang penting ada nilai lah kalau dia selari. Ya, tapi kalau dia tidak selari, maka perkali itu akan jadi nilainya sama dengan kosong. Kita akan tengok nanti. Okey. Sekarang latihan seterusnya, tentukan vektor yang selari dan nyatakan hubungan mereka. Okey. Macam mana tu? Kita tengok vektor selari CD selari dengan AB, kan? Dan selari dengan negatif GH. Okey, so begini. Teacher boleh tulis CD. Tadi kita kata selari. Teacher guna tanda ni lah. Selari dengan AB. AB. Tapi kan kita tengok CD ada berapa? CD ni ada 3. Kan? Jarak dia. Okey, 3 CD ni ada 3. Teacher tulis macam ni. Teacher buat CD bahagi AB. So CD ada 3. Lepas tu AB ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi kalau teacher buat darab silang, kalau kata nak buat darab silang, teacher akan dapat begini. 5 CD sama dengan 3 AB. Kan? Atau oleh sebab teacher kata tadi, vektor akan selari kalau ada perkali. Jadi teacher buat begini. Vektor CD, tengok tu anak panah tertinggal kan. CD adalah 3/5 AB. Dia mesti ada lambda dia. Lambda dia kali ni 3/5 lah. Tapi betul ke apa teacher buat ni? Negatif. Kan? Kenapa negatif? Tak ada negatif. Tengok. Sorry sebab mata saya yang tak berapa terang. Kabur sikit. Okey, itu contoh Nombor 2 kita tengok. Siapa selari dengan siapa ni? Ada tak yang selari? Tak ada. Ni tidak selari. Kan sebab soalan suruh nyatakan yang selari, ini tidak selari. Okey, nombor 3. Okey, M. Teacher nampak M tu, teacher nampak dia selari dengan TU. M ombak selari dengan TU. Kenapa teacher sebut TU? Sebab dia punya anak panah. Okey, jadi M teacher buat begini lah. M TU, jadi M 1, 2, 3, TU tu 2, 3, 4. Jadi begini, vektor M adalah sama dengan 3/4 vektor TU. Ada berkali tu bermaksud selari dah tu. Okey, seterusnya. Dekat sini yang selari ialah ni J kan. Okey, sorry saya tak apa clear. J ombak. Saya kata selari dengan vektor SR. Kan? Okey, so J ombak SR. Ini cara saya lah. Ada orang lain caranya kan. So J berapa tu kita kata?
Okey, kita letak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi vektor J ombak adalah selari dengan 1/2 vektor SR. Boleh pelajar konsep selari ya. Okey. Kita teruskan bahagian selari ni. InsyaAllah hari ni kita cover sampai sini je. Okey, tengok arahannya dia kata diberi dua vektor yang tidak selari dan bukan sifar, A dan A ombak dan B ombak. Cari nilai M dan N. Ini yang kita kata tadi ni. Apabila ada dua vektor, vektor A dan vektor B, dia tidak selari, maka yang pertama ni 1/4 N tambah 6 ni kita akan samakan dengan kosong. Sama juga dengan 3 tolak 6M, kita samakan dengan kosong. Jadi kat sini pelajar boleh cari nilai N lah. N awak akan dapat negatif 6 darab 4. Jadi N adalah negatif 24. Sini pun sama. So kita boleh dapat negatif 3 sama dengan 6M. Jadi M adalah 1/2. Okey. Okey, soalan nombor 2. Masih dengan maklumat dia kata ada vektor yang tidak selari. So pelajar tengok dekat sini. Vektor A, vektor B. Jadi apa kita boleh buat? Sebenarnya kita boleh kumpulkan vektor A dengan vektor A, vektor B dengan vektor B. Kita kumpul dulu 2M A ombak tolak 3 A ombak sama dengan 6 NB ombak tolak 4 NB ombak. Kemudian apa kita buat? Kita faktorkan 2M tolak 3 A ombak sama dengan 6N. Betul ke ni? Tak ada N 6N tolak 4 kurungan B ombak. Jadi yang pertama 2M tolak 3 samakan dengan kosong, 6N tolak 4 samakan dengan kosong. So kita dapat M sama dengan 3/2. Yang sini N sama dengan 2/3. Ni okey, dia dah hasilkan vektor A dan vektor B. So kita selesaikan yang B dulu. Sebab apa? Sebab dia hanya ada satu unknown sama dengan kosong. Jadi M sama dengan negatif 6. Okey, dah dapat tu kita masukkan dalam 2 tolak negatif 6 bagi N samakan dengan kosong. 2 tambah 6/N sama dengan kosong. Kemudian dapat macam mana? 6/N sama dengan negatif 2. 6 sama dengan negatif 2N. Jadi N sama dengan negatif 3. Boleh ya pelajar untuk konsep vektor tidak selari. Okey, ini adalah dia punya problem solving. Okey, diberi vektor XY 2A tambah 4B dan vektor XZ 4A tambah 8B. Tunjukkan bahawa titik X, Y dan Z adalah kelinear. Kelinear tu apa? Segaris. Tadi teacher dah kata dah. Vektor selari konsepnya sama dengan vektor segaris. Maksudnya apa? Mesti ada perkali. Mesti ada lambda. Okey, so teacher buat macam ni. X, Y. Vektor X, Y teacher buat dengan XZ, segaris dengan vektor XZ. Jadi dia adalah 2A tambah 4B dan XZ 4A tambah 8B. So kat sini boleh faktorkan. Kalau tak faktorkan pun tak apa. Kalau tak faktorkan XY, kita tengok ya. 2A tambah 4B. Yang ni boleh faktor.
faktornya 2. So yang tinggal 2A tambah 4B. Okey, pelajar perhatikan. 2A tambah 4B. 2A tambah 4B. Ini adalah XY. Ini pula adalah XZ. Jadi apa yang kita kata? Dia suruh tunjukkan yang X, Y, Z ni adalah segaris. Mereka memang segaris. Dalam keadaan begini, XZ ni adalah 2 kali XY. Kalau dia buat beginilah, X, Y, kalau dia buat macam tu, kan? So, sini XY. Yang ni XZ. Itu maksudnya XZ 2 kali XY. Okey, last. Diberi bahawa vektor KL 1/3A tolak 2/3B dan vektor KM negatif A tolak 2B. Tunjukkan bahawa titik K, L dan M adalah segaris. Tunjukkan. Jadi sama juga KL, kita tunjukkan adakah dia segaris dengan KM. So KL 1/3A tolak 2/3B sama dengan A tolak 2B. Yang kat sini ni ada faktor. Faktornya 1/3. Tinggal A tolak 2B sama dengan A tolak 2B. Okey, ini KM, ini KL. So kita sebut apa? Kita akan sebut KL adalah 1/3 KM. Kan? Ini KM, ini KL. Okey. So itu saja. Okey, pelajar. Kita akan sambung seterusnya untuk penambahan dan penolakan, tapi dalam video yang kedua. Jadi pada hari ini pengenalan kita tentang vektor tadi adalah konsep vektor sendiri, tata tanda penulisan vektor, dan kita belajar tentang vektor sama. Juga kita belajar tentang vektor selari dan vektor selaris. Selepas ini teacher akan lampirkan dengan latihan-latihan untuk pelajar cuba. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.